لا حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكرام شو نمو الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل على الله. على الله توكلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معرف صلى الله سره in kunta bi amrihi bil ibadah. Situ in kunta bi amrihi bil ibadati qa'iman biha khada'at lakal asbabu ayyassarha Allahu laka. Qala Allah ta'ala wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala wa man yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. In kunta bi amrihi bil ibadah qa'iman, jika engkau tunduk dengan perintahnya, jika adalah engkau dengan arahannya bil ibadah tadi qa'iman, mana engkau mendirikan, yakni engkau tunduk dengan perintahnya, yakni dengan melaksanakan ibadah, pasti segala sebab tunduk kepadamu, iaitu Allah Subhanahu wa taala permudahkan bagimu. Allah Taala berfirman, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, pasti Allah Ta'ala mana dia mengurniakan jalan keluar. Dan pembinaan takwa kepada Ta'ala dengan sungguh zahir dan batin, maka dia akan buka jalan makrifat kepada Ta'ala. Dia akan buka jalan keluar kita. Bila tak dapat makrifat, dia belum keluar lagi dan dalam belenggu masjun, dia terhijab, dia terpenjara. Maka kita bina takwa sungguh zahir dan batin, maka insyaAllah dia akan buka. Tuhan janji dia akan buka. Satu. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti dia mengurniakan jalan keluar untuknya dan merezekikan sekira-kira dia tidak mana menyangkanya. Dan yang kedua ialah siapa yang bertakwa kepada Ta'ala akan jadikan min amrihi, urusan dia yusra, makna mudah. Ini semua setengah daripada fawaid, setengah daripada faedah-faedah kelebihan yang disediakan oleh Allah Ta'ala. Ini sebagai hadiyatan minallah, mana hadiah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba apabila dia bertakwa sungguh kepada dia. Dia akan datangkan bantuan-bantuan dari segi rohani, dia panggil warid yang sampai. Ia warid-warid yang sampai menjadi sebab bersih rohani dia kepada Ta'ala. Dan warid bila sampai tadi, kelebihan dia apa? Adamul awaid, ya, akan berlaku dipanggil adamul awaid, ya. Samaratul waridus sadiq, iaitulah samarah, dipanggil buah atau kehasilan. Al-waridus sadiq, warid yang betul-betul siddiq betul, ila huwa hadamul awaid. Hadamul awaid, mana akan runtuh segala sifat-sifat mazmumah,
ataupun dipanggil sebagai hijab bagi jalan ketuhanan tadi. Setengah daripada samarah orang yang bersifat takwa sungguh dengan Ta'ala. Dia akan diberikan satu kurniaan, ialah warid yang sampai tadi, hadamul hawaik nama dia. Dia tidak akan meruntuhkan segala sifat-sifat yang menghijab. Iaitulah sifat mazmumah yang menghalang seseorang sampai kepada hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makhrajah, jalan keluar. Kalau ahli dunia dia baca jalan keluar dapat rezeki kan. Baca ayat ni jalan keluar banyak, senang, rezeki makan pakai itu. Ya, kalau sekadar makan pakai, kaki empat banyak makan pakai kan, senang. Kita nak jalan sampai kepada dia, sampai makrifat sebenar kepada Allah Ta'ala. Maka kena bina takwa sungguh, zahir dan batin dia. Ya. Setengah daripada penjagaan dia, Tuhan akan berikan kekuatan rohani dia tadi, iaitu tidak terpersona dengan makhluk. Ya, sebab sepersonanya hati kita dengan dunia, dengan makhluk, dia akan membunuh perjalanan kerohanian kita. Dia akan membunuh perjalanan kerohanian dia, dan rugilah di dunia dan akhirat. Rugi dia tak jumpa jalan Tuhan. Akhirat maknanya dia tak akan mendapat nikmat yang sebenar di sana besok. Sebab tu dia kena sempurnakan betul keikhlasan dia dengan Allah Ta'ala. Sebab ubudiah yang bina ni, bila dapat takwa tu macam-macam Tuhan berikan. Dia dapat ubudiah yang sempurna. Sebab tidak akan sempurna ubudiah melainkan dapat bantuan keikhlasan daripada Allah Ta'ala. Dan tidak akan dapat keikhlasan sebenar melainkan tamam muraqabah dia dengan Tuhan. Iaitu kaedah dia, la takmulul ubudiyah, tidak akan sempurna kehambaan seseorang dengan Allah Ta'ala. Jadi bila seorang bertakwa kepada Tuhan, Tuhan hadiahkan dia apa? Dia dapat membentuk kehambaan yang sebenar dengan Tuhan dia. Maka kehambaan tu tak akan jadi sebenar melainkan dengan ikhlas betul yang tamam. Dan tak akan hasil, la yahsulul ikhlas, ikhlas itu tak akan hasil illa bikamalil muraqabah, dengan sempurna muraqabah dia dengan Allah Ta'ala. Jadi di sini sekiranya seorang itu tunduk, dengan melaksanakan perintah dia sungguh zahir dan batin, tunduk kepadanya asbab. Begitu banyak pada para wali-wali kan, Tuhan tunjukkan keramat dia. Binatang buas jadi jinak, ya, perkara susah jadi mudah, perkara benda yang mukhaliful lil adah. Itu sebagai apa tu? Hadiyatan minallah, hadiah daripada Allah Ta'ala, yang sebab dia bertungkul lumus, zahir dan batin menyucikan, ya, kedudukan dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Taqwa mana imtisarul awamir wa jitinabun nawahi zahiran wa batinan. Itu mana takwa, mana menjunjung segala perintah Allah Ta'ala dan menjauhkan segala larangan dia, zahir dan batin. Maka tak dapat tidak, dia mesti ada persiapan tiga perkara: al-ilmu wal ibadah wal ikhlas. Itu dipanggil intipati. Al-ilmu itu yang pertama. Mana mungkin dia nak sembah Tuhan kalau Tuhan dia tak kenal. Mana mungkin dia melakukan upacara ibadah kalau dia tak mengetahui cara-cara dan selok-belok. Maka hukum dia pertama, ilmu adalah perkara besar. Kemudian pelaksanaan yang dipanggil ibadah, melaksanakan segala yang Tuhan turun. Kemudian last sekali ialah perkara besar, menyucikan qalbi dia selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bila dia buat begitu, kesempurnaan dia ada. Atalah hadiah ke hada'at lakal asbab, Tuhan mudahkan bagi dia asbab. Allah dalil terang daripada Quran, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Mana siapa yang nak jalan keluar dalam perjalanan dia, sama ada urusan dunia, lebih lagi urusan akhirat, lebih besar lagi urusan dia terus dengan Tuhan, maka dia kena bentuk takwa yang sungguh. Maka takwa ada tiga peringkat. Yang pertama, mubtadi, peringkat mubtadi, at-taqwa anisyirk wal kufri, menjaga daripada syirik dan kufur. Dan takwa yang kedua ialah memelihara segala anggota kita daripada maksiat zahir dan batin. Dan takwa yang ketiga, memelihara diri daripada ghafalat wal khatarat. Ya, tiga perkara. Takwa mana apa? Menjaga, berhati-hati, beringat, waspada, terbanyak. Ya. Kalau Melayu sebut takwa, biasa dia terjemah apa? Takut. Takut kepada Tuhan.
Ya, takwa tu mana berhati-hati, cermat. Batu Sayyidina Umar radhiyallahu an, takwa ni dia kata kau lihat macam mana orang berjalan di hutan belantara yang penuh dengan duri. Maka kau tengok macam mana dia menyusun langkah, laju atau pelan. Perlahan lah tuan-tuan. Dia kena cermat satu selangkah. Baru dia selamat. Kalau dia pakai gedah dia, jawab dia. Cacak-cacak duri kat kaki kan. Jadi kena jalan cermat. Tambah-tambah di akhir zaman yang kita ada sekarang. Zaman yang kita ada sekarang ni zaman yang sahabat hebat-hebat tak nak duduk. Sahabat yang hebat-hebat handal-handal dulu kan, tak nak duduk zaman ni bila disifatkan oleh Rasulullah SAW. Keadaan fitnah dia, satakunu fitan fi akhir zaman la yanju minha illa bil ilm. Satakunu fitan, akan datang akhir zaman fitnah yang terlampau banyak. Sebab dia buat dengan fitan, ya, fatanun, fitan atau wazan, ya, hikam, sama tu, hikmatun, hikmatani, hikam, fitnatun, fitnatani, fitan. Maknanya fitnah bukan satu. Kalau fitnatun satu fitnah, fitnatan dua fitnah. Kalau fitanun tu berlambak-lambak fitnah, terutama bab iman akidah. Oh, dahsyat kali ni. Tengok sekarang apa yang berlaku ni. Satu dunia huru-hara akhir zaman teruk. Oleh kerana bila Rasulullah sifatkan benda fitnah terlampau banyak, sahabat doa minta, ya Rasulullah doakanlah kami agar kami tidak bertemu zaman itu. Sahabat tak nak duduk, kita pula berbangga zaman ni. Zaman kita zaman kemajuan. Kemajuan jasad, rohani kau terlingkup mungkin. Jasad nak umban dalam yang lahat kau jaga. Yang besar ni unsur kita rohani dengan Tuhan, masalah besar. Sebab tu maknanya la yanju minha, tidak lepas daripada fitnah itu illa bil ilm, dengan ilmu. Ya, sebab ilmu satu benda yang sangat besar. Ada banyak peringkat pula, syariatnya, hakikatnya, macam-macam ada. Jadi semua naklah dipahami dan makna dilaksana, diamalkan. Ya, itu maknanya. Ya, takwa pertama apa? Anisyirki wal kufri. Ia memelihara diri jangan sampai syirik dan kufur dengan Tuhan, jangan sampai terangkat akidah. Wa na'udzubillah. Akhir zaman ni manusia jual agama, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agama ni dengan harga dunia yang sedikit. Nak pangkat, nak jawatan, dia tak kira betul salah, dah habis. Dan macam-macam hal boleh berlaku. Jadi kita pelihara iman. Lepas pelihara iman, kena pelihara amal. Ya, amalan jangan terlibat dengan dosa-dosa besar, dosa-dosa yang kecil. Itu takwa anil mungkarat. Ya, sama ada kecil atau besar. Dan takwa paling tinggi sekali memelihara hati kita sentiasa dengan dia. Ya, sentiasa dengan dia. Sebab dapat minta pemeliharaan. Apa pemeliharaan? Ya, bil yakin, bil iman. Ya, yakin iman tadi. Minta dengan apa? Bil taufik. Dia panggil mahfuzun anil kufri wasyirki, dengan ada taufik. Sebab kita nak jaga ni, kita minta 3 perkara supaya dapat selesai 3 peringkat takwa. 3 perkara kena ada. Pertama taufik, yang kedua kena inayah, dan ketiga ri'ah. Ya, 3 tu kalau dapat bermakna selesai tajuk takwa. Ya, dengan ada taufik, mahfuzun anil kufri wasyirk, dia terpelihara daripada kufur dan syirik. Ya, wabil inayah, dengan ada bantuan, mahfuzun anil kabair wasarair, dia terpelihara daripada dosa besar dan dosa kecil. Birriayah, mahfuzun anil ghafalat wal khatarat, dengan ada riayah pemeliharaan, maka diselamat daripada segala kelalaian. Ya, 3 tu. Minta malam-malam, minta bangun malam, minta lepas sembahyang, minta, ya Allah, bahasa Melayu minta apa, Engkau berilah akan hamba-Mu yang fakir, yang hina ni, akan taufik-Mu dan inayah, mana bantuan, dan riayah pemeliharaan. Ya, kita dapat maknanya apa? Bantuan. Dengan taufik maknanya petunjuk, dapat petunjuk, dapat bantuan, dapat pemeliharaan, habis selamat. Ya, kalau tak dapat ni habis dan kalau tak ada taufik pun habis dah, terbalik pun. Allah, sekadar taufik saja, tidak ada inayah, tak dapat juga. Banyak orang ada taufik, dia kenal benda baik tapi tak boleh buat. Dia tahu benda tu buruk tapi dia tadi nak tinggal, sangkut terperangkap. Ya. Bila dah buat dah cantik tadi, aku nak dapat satu lagi pendekatan, ialah riayah, pemeliharaan. Maka qalbi dia sentiasa Allah Ta'ala pelihara. Ya. Lepas tu banyak baca, saya ja'alullahu ba'da usrin
yusra. Baca ayat tu, ayat Quran baca. Saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Selagi Allah Ta'ala akan mengganti kita daripada kepayahan kepada kemudahan. Ya, nak berjalan Tuhan kan mudah. Kalau dia tak bantu, blok, jam kita dan siapa kita tidak ada apa, parkir hina kita. Macam mana jika dia tunduk aja, maka Allah Ta'ala tawar tu. Tawaran Allah Ta'ala di dunia lagi dapat. Dia dapat pemeliharaan dari Allah Ta'ala. Jalan keluar dia. Kalau kita tengok dulu kan, almarhum Tuan Guru itu Kelantan tu dapat macam tuan. Tak ada beras. Sampai orang pergi Kelantan buat beras tuan. Kan? Buat bekal makan. Kelantan dah tak ada makanan. Dia pergi Santa Peranjat 10 jenis nasi dia. Punya bagal tanya. Kena tipu habis. Sebab apa? Takwa tak ada, kena tipu. Tak ada pemeliharaan, tuan tak bantu, kena tipu. Ya. Macam-macam dia kerja orang tu dulu ya. Kan plekat nak minta negeri. Langsung sampai akhir hayat dia tak pernah dapat tuan-tuan. Tombang. Tak nak bagi bantuan. Satu-satu. Dia kata betul-betul kena tombang. Senang aja. Kenapa? Semayang hajat. Kan? Ada masalah semayang hajat. Ni pula dalam parlimen banggang Israel pula apa nak semayang tak terbit semayang hajat. Weh gila. Semua jadi barwa DAP kan. Ya. Puan ni dia barwa DAP kan. Dia takut akan menatangkapi lahanat kan. Sampai umat Islam kena lanyak pun kau buat dah. Gila orang jalan. Cuba kalau dia kena kan. Bersatu di satu dunia. Orang kafir ni dia bersatu. Al-kuffar millatun wahidah. Kafir tuan satu sebenarnya. Walaupun nama dia Buddha ke apa ke, musyrik ke apa ke, Kristian ke apa, satu kepala je. Dia akan bersama dengan Islam. Kita tengok India pula Melayu pula dengan apa? Dengan Yahudi, tolong nak join dengan dia sebab kita sama-sama musuh Islam. Tengok je. Nyata dia terang. Sebab dua je sebenarnya dalam dunia dua je, Islam kufar tu je. Kufar satu kepala kan, walaupun dia bertengkar, bila berhadap dengan kita dia bersatu kan. Ya, sebab umat Islam kena bersatu. Ni keliling kena bantai dia senyap dan masya-Allah betul. Ni kelemahan dia perpecahan sebab musuh dia tajir perpecahan, dia pecahkan umat Islam tu dia laga kan. Kita berlaga sama kita habislah. Allah. Sebab tu gerakan pertama besar Rasulullah lakukan dua perkara apa? Wahdatul fikri wa wahdatul amal. Wahdatul fikri, penyatuan fikrah. Rasulullah satukan fikrah umat Islam sama. Dan wahdatul amal, satu tindakan sama, selaras. Kuat. Jadi ni macam ni kepala macam ni susah. Bab punca ni tak ada takwa sebenar tak selesai. Sebab bila takwa dia selesai semua perkara kan. Bila takwa zahir dan batin dia gerun dengan Tuhan. Memang dia tunduk. Bila dia tunduk Tuhan selamat. Takwan ilahi midari kulli sa'adah. Takut ke Tuhan ni midar paksi segala kebaikan dunia akhirat duduk situ. Ya, kalau tak baca khutbah Jumaat ittaqullah sa'adah. Batal khutbah tak sah Jumaat. Itu menandakan takwa tu besar. Ya, dan Tuhan angkat dalam Quran inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi kamu, orang yang paling tinggi darajat takwa. Takwa zahir dan batin betul dengan Tuhan. Sebab tu Tuhan berikan bila kemuncak dia dapat, dia usaha tadi Allah Ta'ala hadiahkan dia makhrajan, dia akan dapat keluar. Ya, Allah Ta'ala ja'allahu makhraja satu, kemudian wa yarzuq min haitsulah yahtasib, kemudian yaj'al min amrihi yusra. Semua ada tu syarat paling besar. Bahkan rezeki yang paling mulia rezeki ni, rezeki yang didapat dengan takwa Allah. Apa nama dia? Rezeki mau'ud. Ya, rezeki mau'ud. Apa mau'ud? Allazi wu'ila, benda rezeki yang dijanjikan dengan takwa. Kita bertakwa Tuhan buka ilmu. Ya. Kita tengok tuan-tuan guru, dia tengok yang mana buka pondok ulama-ulama dulu. Mana dia kerja buat kan? Rezeki kejauh dia kan. Dia jalan ke dia perintah Tuhan. Ya, rezeki kejauh dia. Tak ada dia kan. Ya, dan dia pula tak ada hal kalau Tuhan uji pun tak ada. Dia tak makan pun tak apa kan. Kita dulu kita takut, bukan takut Tuhan, takut tak makan. Kau jangan buat pasal tak berasap dapur kau. Padahal dia pakai dapur karena memang tak ada asap pun. Walaupun tak takut tak makan, cukup bahaya ni. Ya. Dia tak baca sirah Rasulullah SAW 2 bulan rumah Nabi tak ada asap. Yang ada rumah Al-Aswadan, tamar dengan air. 2 bulan 3 bulan Rasulullah makan tambang air je. Kita test sekali kan. Boleh nak buat 2 bulan kita makan tambang air. Ya, berajang usik kan. Berapa dah naik harga kan. Untuk kau makan air dengan tamar je. Teringat betul kita kepada Rasulullah SAW. Ini baca sirah betul, makan nasi Arab dan maklubah. Terbalik Arab panggil nasi maklubah, nasi telingkup dia panggil. Dia dah masak, dia telingkup. Kepala dia pun telingkup.
Nanti nak bersedap lagi je. Itu mengaku lah dan ya. Kata tunggu saya angkat tangan je lah, selendo je lah, dia kata. Memang banyak kita silap dengan Tuhan. Jangan kita perasan dan kita baik now. Yang banyak something kita yang macam ni. Lepas tu nak jadi wali nikah boleh. Ya. Wa in kunta bihi ta'ala bi an lam tashhad ghairah. Itu maksudnya. Ya, kamu dengan Tuhan bila dalam kalbi kamu tak ada makhluk, itu maksud kamu dengan Tuhan. Ya, kalau dalam kalbi kita ada dengan dunia yang bertepik, itu dengan Tuhan, itu dengan makhluk. Ya, dengan makhluk mana kita nak dapat makrifat dengan Tuhan tuan-tuan ni. Allah, matan cantik-cantik ni hikam dia tuan-tuan. Hikmah ni. Ni laduni dan laduni yang tuan jempak pada kalbi para arif, sebab hikam banyak, hikam Ibn Atta, hikam Ibn Ruslan macam kan. Wa in kunta, dia kata wa in kunta bihi ta'ala, apa makna engkau serta Tuhan? Taswir dia bi an lam tashhad ghairah, dengan bahawa hati kamu tidak memandang pada makhluk, pada yang lain. Tu bahawa dia panggil tada'at ay khada'at wa zallat laka al-akwan fala yahjubuka syai'un minha an musyahadati muqawwiniha. Jika engkau bersama-sama dengan Tuhan, dengan Allah Ta'ala, itu yang dituntut. Ya, kun ma'allah. Kau serta Tuhan. Anta ma'al akwan ma'alam tusyahid al-mukawin. Sama makna kan? Engkau serta dengan makhluk ma'alam tusyahid al-mukawin, selama engkau tidak musyahadah akan Tuhan. Di sini pula dia kata engkau dengan Tuhan selama engkau tak dengan makhluk. Sama tak tu? Sama je lah. Kau tidak dengan makhluk dengan Tuhan, kau dengan Tuhan kau tidak dengan makhluk. Sama. 2 kali 5, 5 kali 2. Makna seper tu kena ada tuan. Berjalan besar, buang makhluk dari kalbi. Itulah perjalanan besar. Ya, kalbi. Jasad tak apa kan. Jasad kita nak melaksanakan syariat apa semua, pergilah bercampur, tak ada hal. Dalam tu, sebab tu dia perlu kena apa? Zikir kena kuat. Sebab bila bercampur dengan makhluk, hati kita dah habis. Ya, tengok je kan masuk dalam. Dari mata terjun ke hati. Tapi kalau hati dah ada kubu besar, dia ma Allah, selamat. Ya, kalau di dalam tak kuat, habis kan. Jika kamu bersama Allah Ta'ala, maksud dia apa bersama Tuhan? Dengan bahawa engkau tidak menyaksikan selainnya. Dalam tashhad, dia terjemah menyaksi, mana syuhud. Ya, dengan bahawa engkau tidak musyahadah, lain dia. Hati engkau kekal dengan dia. Jawab dia, pasti lemah. Tada'at, lemah, iaitu tunduk dan menyerah kepadamu segala makhluk. Rasulullah SAW kalau pergi perang kan, sebulan perjalanan tu, hati musuh ni macam nak pecah hantan punya gerun. Takut tapi terpaksa dia perang. Itu kehebatan Rasulullah SAW. Ya. Buat guru-guru musyrik kadang-kadang kita dekat dengan dia takut, jauh sayang. Ya, jauh rindu, dekat takut. Buat nur kita kuat. Ya. Kalau kita dengan Tuan Guru Syed Abdul Rashid dia, jauh kita rindu, dah dekat, takut dah dekat. Buat apa? Bagi kita ni berkarat. Kan? Dengan bahawa engkau tidak menyaksikan, engkau tidak syuhud selainnya, jawab dia pasti lemah, iaitu tunduk dan menyerah kepadamu segala makhluk. Apa makhluk yang paling besar kita nak tundukkan? Nafsu lah tuan-tuan. Ya, bila kita betul-betul dengan Tuhan, nafsu tunduk, syaitan pun akan tunduk. Dia tak wani kan. Ya. Tunggu, saya kata kalau kau betul-betul mak Allah kan, kau melintas terbakar, syaitan dekat kau. Beranjak lagi. Ya. Ada seorang mursyid, tunggu je lah. Orang tu kena masuk gasuk hantu, dia kan tak sadar. Oh, macam bomo datang menginjak tak alan, tak je. Tunggu datang di pijak tangga, dia sadar atas. Dia belum baca lagi, dia pijak kat tangga, sadar dalam sadar. Mana apa? Dia berjalan dengan nur Allah dah. Mana syaitan boleh dekat, tak berani. Dan kita berjalan, syaitan kejar kan. Depan ada, belakang escort. Ya. Dia orang ni kuat. Lepas tu dalil dalam hadis ada kan, dalam hadis sahih tu, Bukhari Muslim, biasa azan diseru je, syaitan tu lagi masuk tanda tu, kentut dia lagi puput. Ya, dia lagi masuk tanda. Sebab tu makruh jangan duduk tanda bagi azan, dia penuh dalam tu. Lagi sebab dia takut seruan nama Allah Ta'ala. Itu bau suara dia takut syaitan, tapi tak lagi jauh boleh ke syaitan balik. Sebab tu penuh ke dalam dengan dia. Allah tak boleh dia masuk. Ya, ini tak ada Allah RM mau je mana. Itu dia lacak je kita kan. Ya, kita dah makan pancing ni.
Di dalam tu Allah, Allah, Allah. Tak hadir pun tembak je, lama-lama dia hadir lah pelan-pelan. Ya, kekalkan. Yang penting utama apa? Istighfar. Itu penting. Kekalkan. Fokus saja. Dia lalai pun tembak juga. La tatruki zikri adami khudul ma'allahi fi. Kamu jangan tinggalkan zikir, walau kamu zikir lalai. Jangan tinggal. Jalan ni terus. InsyaAllah lama dia naik. Ada keadaan. Allah. Jika engkau bersama Allah dengan bahawa engkau tidak menyaksikan yang lain, mana lain tak dapat tempat dalam kalbi itu, dia kata ma fi qalbi ghairullah. Itulah dia, iaitu tunduk menyerah kepadamu yang makhluk, maka engkau tidak dihijab. Ya, maka ketika itu apa? Engkau tidak pala yahjubuka syai'un, maka engkau tidak dihijab oleh satu daripadanya untuk menyaksikan pencipta. Ya, engkau tidak dihijab syai'un satu minha daripadanya an musyahadati mukawwiniha, daripada engkau musyahadah akan mukawwin. Coba mukawwin huwa Allah Ta'ala. Ya, dan bila orang keluar tak dihijab, itulah nikmat besar. Nikmat besar ialah kita tak terhijab dengan makhluk. Ya, khurujuka anka, engkau dah keluar pada dia. Kita berlazat dengan Tuhan. Itulah nikmat paling besar. Anta ma'al aqwan. Maka nak dapat dia kena apa tuan? Kena bersih kalbi. Sir dia kena bersih. Maka nak bersih kalbi dengan apa? Banyak zikir. Itu je tuan. Ya. Man kasurat aksa azkaruhu kasurat anwaruhu. Barang siapa yang banyak zikir dia, nasai banyaklah nur dia. Wa man kasra anwaruhu, siapa banyak nur dia, jawab dia safat asrar, nasai jernihlah sir dia. Ya, wa man safat asraruhu, siapa yang jernih bersih berkilat sir dia, kana fi hadratillahi qararu, adalah ia duduk di hadrat Allah Taala. Ya, berlazat dengan Tuhan. Ya. Wa itmamun naim bin nazar ila wajhil karim. Nikmat paling besar bila terbuka kita dengan Tuhan. Apa terbuka? Hijab terangkat tadilah. Hijab dia terangkat. Allah. Habis ya. Jadi maksud sini apa tuan? Pertama tadi apa? Bina takwa zahir dan batin sungguh-sungguh. Kemudian latih kita musyahadah dengan Allah Ta'ala. Musyahadah kena murakabah, kena muhasabah, peringkat-peringkat. Itu minta dengan Ta'ala. Kemudian fa ahlut tariq imma alimun billahi fa yashhadul al asya' billah wa imma alim bi ahkam. Jadi orang alim ni ada dua. Ya, satu arif billah, satu arif bi ahkamillah. Arif billah itu arifin. Kalau arif bi ahkamillah itu ulama syariat. Ya, ada ulama syariat dan ulama hakikat. Dan dua-dua dia tinggi, tapi yang terlebih tinggi ulama hakikat lah. Mana orang yang hati dengan Tuhan tak putus. Dia kata fa ahli tariq imma alimun billah, alim billah, li arif billah. Fayashhadu, maka dimusyahadah al-asya' billah. Dipandang semua ni dengan Tuhan ni tuan. Tenggelam habis. Dengan nur makrifat yang Tuhan bukaan. Wa imma alimun bi ahkam, dan ada kala orang alim tu dengan hukum hakam di ulama syariat. Siapa dia orang sekarang? Wa huwa as-salik. Nampak? Setinggi mana dia punya profesor pun, 10 PhD sekalipun, kalau dia belum billah lagi, dia duduk tarak tu, tarak salik pun. Dia belum wasil tuan ya. Wa imma alimun bi ahkam wa huwa as-salik bin sebab apa tu? Bin nazar wasdidlal tu. Sebab orang peringkat salik dia masih lagi mengambil dalil. Kita mengaji sifat 20 dan dalil dia apa paling ringkas? Apa dia? Baru alam. Mana nampak alam lagi tak? Nampak tak? Sebab dia duduk syariat lagi masih nampak alam. Tapi itu peringkat awal. Baharu alam, wujud baharu alam, kidam baharu alam. Mana baharu alam ni, semua alam ni sifat baharu dia menunjukkan sabitnya wujud, kidam dan seterusnya habis. Ya, maknanya kita mengenali sifat melalui wasitah pemandangan kepada makhluk. Tapi bila dah tamkin situ dia naik. Satu lagi dia tak pakai ni lah, dia terus naik dengan qalbi dia, bisyuhud, ya, dengan syuhud musyahadahkan Tuhan. Tu je beza dia lah. Kemudian fayashhadullah bil asya'. Beza tak? Tadi fayashhadul asya' billah, sini fayashhadullah bil asya'. Ada beza tak? Ada beza tak? Kosongnya ni kau tidur. Lapas kau ada beza.
Ya. Kau kena 3 keping putih canai apa? Mengantuk. Yang pertama, payah syadul asya' billah. Dia syuhud, dia pandang makhluk dengan Tuhan. Bermakna jatuh dia mata dia pada makhluk, semua dipandang billah, bi iradatillah, bi qudratillah, semua dengan Tuhan. Ya. Yang kedua ni ulama syariat, dia payah syadullah, dipandang Tuhan dengan asya'. Ya, dipandang Tuhan dengan asya'. Dengan dipandang makhluk ni, baru dia ingat Tuhan. Jadi makna dia ambil dalil yang tadi dengan syuhud, musyahadah, zauq, wijidan tu jalan. Dia beza tu. Kalau dia kata gitu, wal awwalu minas siddiqin wasyuhada wa lisanuhu jama'. Ya, wasani as-salihin wa lisanuhu farq. Yang awal dia jamak, yang kedua tadi farq. Dia duduk makam farqi. Jamak mana? Jama'ul qalbi billah. Hati dia sentiasa dengan tu. Adun farq mana hati dia dengan makhluk. Ya, tapi kalau disoalkan dia boleh ceritalah. Betul dia cerita, tapi rasa hati dia belum kuat lagi dengan Tuhan. Berasa hati langsung dia tambat dengan makhluk, maknanya dia masih duduk alamil mulki. Kalau alamil naik alam atas, itu dah tak ada dah. Dia tenggelam, dia pandang makhluk, dia fana, dia naik atas. Walaupun dia tak perasan, memang rohani dah begitu. Ya, dia naik alamil malakut jawari dan seterusnya, alam nur, untuk memandang kebesaran dan keagungan dia. Habis. Itu kena selalu suluk tuan ni. Kena selalu suluk, kena gesek. Ya. Haddid basaral iman bil muraqabih. Haddid mana asah, tajamkan mata iman yang Tuhan dah beri iman tu. Asah dengan apa tuan? Muraqabah. Tuan suluk kalau dah makan hadifah semua kena main muraqabah ya. Sentiasa syuhud muraqabah dengan dia. Baru dia terang dalam. Jadi mana ahli tarik? Fa ahlu tarik immah, mana orang yang berjalan ke Tuhan. Ya. Ada kalanya dia ni alim billah, mana mengenali betul Tuhan dengan zauq, wijidan, syuhud dan iyan. Lalu dia menyaksikan segala perkara dengan Allah. Mana semua benda tu terikat dengan Tuhan. Dia tak ada pandang kosong, tak ada. Di mana saja jatuh pandangan dia, semua terjadi kebesaran Tuhan, keagungan, kehebatan Allah yang maha dahsyat. Ya. Kemudian ada kala ni yang kedua. Ada kalanya alim bi ahkam. Tadi alim billah tu dengan Tuhan. Yang ni alim dengan hukum hukum hakam. Sebab tu kalau kena orang ni dia akan keluar. Tu bila seorang ulama sufi besar, dia cerita ulama fiqh, ilmu tasawuf ni tinggi. Dia kata ilmu fiqh lagi tinggi. Orang kata ilmu fiqh memang tinggi, tapi yang ni lagi tinggi. Mana dalil Quran? Dalil Quran banyak, nak ambil hadis sahih macam mana? Tak apa, kita ambil dengan 2 batu je. Dia buat biji batu. Main, kau ikut aku dia. Dia pergi halakat orang ahli sufi, dia baling batu. Puk. Ya. Dengan dia baling tempat ulama fiqh tengah belajar. Apa keluar? 2 benda berbeza. Dia baling kat ulama fiqh tu pom. Siapa baling tak tahu tengah mengaji belajar ni haram hukum. Dia keluar apa? Betul tak? Betul lah. Tapi yang keluar hukum. Dia baling kau nak si pom. Allah. Apa keluar? Batu jauh habis lah. Betul lah. Situ je tak payah buat nah banyak ni dia. Kau di biji batu mana nampak dah. Mana orang ni bila kena satu perkara, dia kembali pada hukum. Yang ni kembali pada Tuhan terus. Dua-dua tu betul. Tapi yang ni lebih tinggi. Ya, ada kedudukan dia. Lalu ia menyaksikan Allah dengan segala perkara. Mana dia ambil perkara tadi, ya, berdalil dulu. Mana hati dia lalai, dia fikir baru dia datang. Adapun tadi hati dia sentiasa dengan Tuhan. Sebab dia memandang benda tu keterikatan makhluk dengan Tuhan sentiasa. Golongan pertama terdiri daripada siddiqin, orang siddiq. Ya, golongan yang pertama. Dan syuhada. Syuhada apa ni? Ni syuhada batin. Ya, syuhada ada satu syuhada zahir tu yang mati medan peperangan tu. Dia perang berjuang macam Palestin kan, dia berjuang tu, semua syahid-syahid, masya-Allah. Dia mati dia yadkhuluna jannah bighairi hisab, terus syurga, direct syurga tu. Kita duduk kesian tengok kepala putus perut pecah, dia dah sedap kat sana kan. Kau sedih kat aku, kau tak tahu lagi. Orang syahid ni dia kalau mati dia minta Tuhan kembali kat dunia balik, dia nak syahid lagi kan. Sebab tingginya ganjaran syahid. Dia satu sudut kita kutuk, ya. Yahudi laknatullah tu, ya, syaitan besar kan. Satu sudut
para syuhada dah belazat sana. Sekarang dia dah belazat. Nikmat ni lebih nikmat daripada kita lagi. Ya, tu syahid zahir, dia panggil syahid ma'rakah. Yang sini dia panggil syahid batin. Mana kalau orang syahid sebab dia panggil syuhada, penyaksian tidak keluar. Bila keluar dia kitratul ula, ya, darah pertama bila kena senjata, sekarang senjata moden, bam kan, darah dia keluar je, tu disaksikan syurga depan dia. Ya, atau buka tu sap. Sebab tu dia bila orang syahid dia mati, darah dia terkeluar, dia ternampak syurga, tak ada sakit pun kan. Kita yang nampak dia koyak rabak dia ada benda pun. Dia nampak terus. Kita mati tiran download macam nak mampus kan. Ya, ketimbang Ghazali kadang lebih sakit daripada 1000 kali dipancung dengan pedang. Kita ambil pedang tersasar belakang kita sekali. Kalikan dengan 1000 kali dan tersakit dan. Orang syahid dia terbalik, zahir hancur. Pada hakikat dia punya nikmat kematian tu penyaksian. Dia keluar roh dia saksi ke tempat dan. Dahsyat dan itu yang kita tengok ada yang tersenyum pada macam-macam. Itu syahid. Mana penyaksian zahir nampak. Yang ni penyaksian batin, dia dengan Tuhan terus. Musyahadah dengan Tuhan. Itu maksud ini. Siddiq dan syuhada. Dan lisan mereka lisan jamak. Mana perkataan mereka semua perkataan jamak. Kadang-kadang tak keluar tu ma fi jubati illallah. Tak ada yang jubah aku melainkan Tuhan. Tu orang jubah bukan maksud dia Tuhan duduk dalam ni. Mana dia panggil ghalabatus syuhud. Kuat sangat musyahadah dengan Tuhan, dia tak nampak benda lain. Dia nampak semua gerak tu. Semua kontrol Tuhan. Ya. Maka dia bercakap dengan lisanullah, dengan lisan yang Tuhan gerakkan tadi. Ya, ada lain dan ada pun makam orang yang kedua ni jadi pada orang saleh. Orang saleh, orang baik, orang hebat, tapi lisannya masih farak. Lisan dia banyak lisan farak. Dia bercakap tu banyak pandang asbab. Ni kena ada buat ni kena dia pandang sebab. Yang tadi buat ke sebab, tapi sebab dia tak pandang. Apa beza Jabariyah dengan ahli sufi? Ya, semua dari Tuhan. Jabariyah pun dari Tuhan, Jabariyah dah tu cengelat. Semua dari Tuhan. Tujuan dia apa? Dia tak nak kena hukum. Minum arak semua ini dari Tuhan. Engkau ambil batang kokam sesah belakang dia. Ini pun dari Tuhan. Syekh kata. Sufi tidak. Ahli sufi dia ada asbab. Buat sebab cuma tak pandang. Buat tapi jangan pandang. Pandang dia terus. Itu je beza dia. Ada pun Mu'tazilah, Jabariyah tadi cengelat. Dia nak elak sebab tujuan dia tak nak kena hukum syariat. Itu je. Itu kufur tuan tu. Dia mengkoyakkan syariat. Mana dia nak membatalkan hukum syariat. Konon hakikat dia batal syariat. Itu kafir tu. Ya. Jabariyah sesat. Kita ahli sunnah wal jamaah. Kita ada asbab, tapi asbab tidak kita pandang. Dia tak punya kesan apa. Sebab apa kita nafikan usul dan ikhtiar? Sebab usul ikhtiar tu Tuhan jadikan. Bila Tuhan jadikan ada tak? Ada, tapi dia beri kesan? Tidak. Yang beri kesan dia. Jadi maknanya sini tempat beza jamak dengan farak. Bila kita leka pandang asbab, itu farak. Kalau dia buang pandang asbab, dia tu naik terus pandang dia je, itu jamak. Jamak mana himpun kan? Menghimpunkan pandangan. Itu panggil syuhudul kasrah fil wahdah, syuhudul wahdah fil kasrah. Itulah dia. Dia pandang satu dalam banyak, banyak dalam satu. Dia pandang satu. Apa satu dia pandang? Biji benih. Dalam mana? Dalam pandang banyak. Mana banyak? Sebatang pokok. Dia tengok daun, ranting pokok, ranting dahan, daun semua, dia nampak satu apa? Biji. Kalau terbalik pula, dia pandang biji. Dia pandang satu biji, dia pandang yang banyak dalam satu. Dalam dia pandang biji durian tu, dia nampak sebatang pokok. Dia tengok di biji, ni akan jadi sebatang pokok. Maksudnya apa? Dia kumpulkan pandangan pada yang yang satu. Itulah dia, beza dia. Maka benda ni dapat dengan apa? Zauq, rasa. Ya, benda tu ada cerita kan? Ada budak cerita, macam mana tajalli? Setara sehebat Sayyidi Syekh Syafi'i, guru saya pun guru Mekah, ulama besar Mekah kan. Dia baca kitab Durrun Nafis tu, dia kata apa? Aku baca Durrun Nafis macam ni je lah, kata. Apa macam ni? Selapis je lah, kata. Kalau kau nak, kau kena jalan. Jalan ni jalan rasa. Dia ceritakan rasa tauhid af'al, tauhid asma', tauhid sifat, tauhid zat, macam mana? Rasa. Kau tak boleh rasa, melainkan kau kena buang rasa tu cerita sama je kan. Iza kunta bihi ta'ala, dia kata bi an lam tashhad ghairah. Bila engkau bersama Tuhan, mana engkau tak ada syuhud yang lain dengan dia. Mana nak buang dia, kena tembak zikir kan. Yang kata suluk, kata nyak pula. Tapi jangan kau tidur dalam kelambu. Simbang dengan air. Tembak tu buang. Bila buang betul benda, baru dia dapat benda ni. Dia benda ni dengan dapat kurniaan. Bila kurniaan dapat, bila kita buat isti'dad, persiapan. Apa persiapan dia? Farrik galbak, kosongkan hati kamu. Ya, buang hati kita tambatan dengan makhluk, pun dia akan cepat. Ya, macam bekas lah air cawan kan. Air terlayak cawan dituang berbagai jenis air, bila dia bersih,
Pinggan mangkuk layak dibubuh makanan, lauk, apa semua, syarat dia bersih. Semua bersih. Orang dulu kan ada pinjam punya mangkuk kan, ada sewa. Walaupun orang sewa tu dah hantar, dah basuh, dia ambil, dia basuh lagi tak? Dia lap orang kurang pun lagi. Bagi bersih, pun layak. Ni kan silakan cecak dalam tubuh nasi orang boleh makan. Ya, begitulah qalbi itu. Layak nak menerima dia kena syarat bersih. Bersih itu dipanggil perjalanan riyadhah mujahadah. Sebab jalan makrifat dengan riyadhah mujahadah, bukan dengan kajian. Ini pergi kaji duduk kedai kopi, diri dalam dia tak kenal diri dia. Dalam dia kata kenal diri, dia nampak diri dia. Ana gini-gini. Saya pun, kau nampak diri kau tak kenal. Kenal diri maknanya hilang, ada ia tiada engkau dah. Tu dia kenal tu. Dia pandang dia je, habis. Bila pandang dia ni, mana pandang dia tadi? Bi alam tasyad ghairah. Dengan bahawa kau tak pandang yang lain, sama dengan dia. Bahawa situ lazat sebenar akan dibuka oleh letak dah. Habis satu Punah walamma kanat maqamatus sadiq ilahi wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma fa inna khairal Qur'an. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya Karim ya Rabb. Mulu. Tadi aku bawa. Minum. Ya aku.